masyarakat kat sini bagaimana bagaimana orang-orang di sini berapa jumlah Peda Keramon ni boleh tahu nama dulu ya. Nama saya Muhammad Sahad bin Abdul Hamid. Nama glamournya Tok Lan lah. Saya anak broker sini, lepas tu dapat tambahan Peda. Jadi broker di sini. Saya ketua kampung, merangkap ketua cawangan Peda Keramon. Penduduk Keramon sebanyak 323 orang broker. Penduduknya lebih kurang 380. Penduduknya penduduk Keramon saya memang puji. Dia penduduk Keramon tak mudah nak dikotak-katikkan. Dia orang tahu yang mana penuh, yang mana tak penuh. Ini prinsip. Pasal apa? Penduduk Keramon ni banyak daripada orang lama. Orang-orang lama yang berpengalaman, yang banyak berjuang dalam negara, menantang komunis, modern union, penjajah, syaki baki itu pada Keramon. Inilah orang yang banyak tunjuk ajar pada jasa di sini. Dia panggil broker tahun 1969. Tahun 1969. Itu pada dalam 43 tahun kan. 3 tahun 4 tahun. Jadi suasana masyarakat memang kira rasa aman. Pasal masa-masa punya pengalaman tu ada kan. Jadi tahu buruk dan baik. Jadi tak payahlah kita nak tunjuk ajar. Jadi sendiri tahu lah kerja yang baik dapatnya baik. Saya penduduk Keramon, alhamdulillah. Penduduknya adalah terdiri orang-orangnya yang saya anggap baik. Kalau kita kenal Keramon ni sebab ada banyak hal. Ya. Salah seorang keputusan presiden anda semua. Jadi boleh Tuan cerita sikit latar belakang dari keluarga di dekat sini macam mana. Fazal Aliman adalah anak broker. Anak broker di sini dan dia besarkan di sini. Hubungan antara Fazal Aliman dengan penduduk Keramon tak ada masalah. Dan penduduk Keramon dengan dia pun tak ada masalah. Cuma kita ada sikit berbeza dalam segi parti. Apa dia buat dia, kita buat kita. Penduduk Keramon tahu mana satu parti yang perlu disokong. Ini berdasarkan pengalaman. Bila ada pengalaman, dia tahu nilai yang mana baik dan buruk. Parti dia daripada penduduk Keramon ni bagi Pada dia? Pada dia. Taruh sipil lah. Sipil. Kalau dia boleh kiranya jadi berapa? Nampak lagi jari lah sana kita lah. Okey, ajak dari belakang dan ajak semua sekali. Kalau tenaga macam ni jadi aja pindah sini tahun 60 suami bisa jalan. jadi nama ada Jaya Jaya Ahmad. So dia dah pindah sini, dia sudah 10 tahun di sana. Jadi ini kalau memang dah kita dah apa kata orang dah siap dengan pendirian kita. Malah lagi dulu kita aktif belia, bila tu aktif pula. Bila pindah sini kita dekat sana memang dah aktif lah juga kalau ni. Sampai sini memang kita tak pernah lepas, memang campur jadi penuh juga, jadi jotong kasar ke, jadi apa kan. Jadi macam-macam dia jadi fungsi JP. Kirakan JP ni dah ada 44 lebih dah dia. Apa je tu? Lamanya kita dekat sini. 43 tahun. 3 tahun lah. Jadi macam kalau macam bahagian JPW perempuan, memang masyarakatnya memang insyaAllah kita banyak mengadakan kumpulan-kumpulan. Macam kita buat kumpulan Yasin, ada majlisan, memang setiap minggu. Dah tu macam ada kelas-kelas, jadi kita mesra lah semua tu. Tetapi kalau macam warga
Aliman itu memang dia tak campur lah pada kita. Memang tak campur. Apa pun tak campur. Cuma kalau sesekali itu dia adalah ngantar apa kadang tu. Nota-nota siapa lah. Nota-nota. Nota-nota dia tak hantar. Kadang tu dibagi dengan terang-terang ini makcik punya nanti datang lah. Tapi kita tu terlupa selalu. Kita terlupa selalu. Terlupa selalu. Memanglah tak dapat lah kalau sesekali kalau dia macam kenduri kahwin tu kita petilah. Tak ada masalah lah pada dia. Jadi kalau makcik, kalau macam ni dia kat Bukit Ramon ni 3 peringkat ni sebanyak 300 lebih kurangnya. Memang lagi dulu tahulah sebanyak itu sampai sekarang nampaknya tak ada masalah. Ya kita bersyukurlah kan apa yang telah dibagi kerajaan sebanyak-banyak itu. Nak cari apa lagi? Kira kan penerokannya pun tak banyak lagi ya kita. Dalam 70 Apa itu? penerokan yang asal. Penerokan asal lebih kurang 80 orang lagi tinggal. 80 orang lah. Daripada 323. Itulah lagi. Jadi kita nak cari apa lagi? Bukan kita nak cari kekayaan kan. Bukan 80 orang. Jadi anak-anak lah pula kita bagikan. Tok Lan, kalau tengok kat sini Tok Lan kalau Tok Lan masuk dulu dengan sekarang sudah pasti ada bezanya lah. Jadi sokongan anak-anak muda terhadap Felda ni macam mana Tok Lan? Walaupun mereka dah keluar belajar, duduk kat luar ke, lepas tu ataupun balik semula duduk kat Johor ke, Tok Lan tengoklah kan ajar ke, adakah mereka tu mesti dia nak bersama dengan kita lagi ke atau pandangan mereka dah berbeza ke Tok Lan? Sebenarnya kalau anak-anak poker ni banyak sumbangan daripada Felda lah, membantu kerjaan, membantu dari segi sekolah kan. Tapi anak poker sekarang banyak terdiri dah kerja di luar. Dan juga banyak juga kerja dengan Felda. Banyak. Kerja dengan Felda ada, dah kerja di luar. Tapi orang tak buat dia. Hanya dia bawa anak saudara tu berapa orang, 3 orang. Tapi dia lagi ngurus. Urus lah. Jadi Felda, kita dekat Felda juga. Kita dekat Felda juga. Bagus tu. Jadi macam tapi berhubung anak broker ni dalam segi hubungan kita tak ada masalah. Yang mana yang dapat bersama kita tegakkan kedudukan perkara, siapa yang bantu kita kan. Tu dia tahu lah. Itulah dia yang sudah bekerja, yang doktor, yang apa semua banyak yang dah kira berjaya. Satu lagi bagaimana proses pembesaran Mazlan Aliman ni dulu? Adakah dia masa mula-mula tu memang begitu ke ataupun dah ujung-ujung ke? Saya yang besar Aliman ni saya tak tahu macam mana dia boleh terjadi macam tu. Kalau dia ikutkan kan, dia campur kat sini. Dia adalah budak yang baik. Budak yang baik campur masyarakat. Tapi saya tak tahu macam mana dia ketimpun budak ni. Mungkin dia dari luar datang tengah. Dia datang lagi dulu. Dulu dia ramai duduk dekat Pahang. Pak Ustari ya. Dia lama duduk dekat luar. Dia lama dekat luar lah. Tahu sana lah. Jadi sekarang dia balik itu dia buat dia buat sekolah. Apa nama? Tapi mak dia ni sebenarnya mak Mazlan Aliman. Ayah dia lagi tak ada? Ayah tak ada. Mak dia tu pun mak kedua. Si Aliman ni anak yang pertama, yang kedua dia yang kedua. Tapi ayah dia memanglah tak dapat lah kata orang kalau nak menganjur dia tu pasal ayah dia adik-adik kecil dia meninggal. Ayah dia pula yang kalian ni. Ayah dia tu menyokong Felda ataupun tidak? Menyokong Felda. Akhirnya menyokong Felda lah. Cuma dia je nak. Ada dah. Adik dia macam mana adik-adik ni? Ada dia pun nyokong kerjaan. Tapi ada juga yang nyokong dia. Ya? Ada nyokong dia. Ada juga. Tak ramai lah. Tapi tak ramai adik dia tu, ada orang tu jadi pekerja dia lah. Kita tak tahu lah nyokong tu macam mana kan. Dia nyokong pekerja je. Oh, Dia pekerja. adik-adik dia berapa orang semuanya Mazlan Aliman? Ramai anak yang kan dia orang 5 Dia berapa mak? Dia berapa mak? Mak dulu lah. Dua mak tu apa adik-adik? Satu bapak kan mestilah. Satu kiri. Tapi dia dapat juga Felda tu anak-anak dia. Dapat. Itu macam Berapa orang Mendan dapat kan. Betul. Mendan apa semua tu dapat. Oh, dah dapat. Felda dekat kawasan sini juga. Baik ke? Dulu kan anak-anak Felda masa tu kita minta kumpulkan di Bukit Ramon juga anak-anak orang sini. Tapi yang menjalankan tu itulah Haji Majid. Masa tu dia ketua kan.
Jadi bila kita mohon semua, kumpul, Haji Majid pembawa ke atas. Okey, itu yang dia punya adik-beradik ada yang Tapi dapat lah tu. alhamdulillah dia dapat, yang adik-beradik ada sampai 3 beradik, 4 beradik. Dapat lah. Dapat di sini. Hmm. Kita pun tak ada. Tapi maknanya sekarang ni, dengan kata mak dia dulu pernah keluar daripada pengurusan Felda lah. Habis sekarang ni masuk balik lah. Masuk balik. Masuk balik tu dia tak bagi tahu anak dia Aliman ni lah. Kalau tak mustahil, curi-curi lah. Curi je. Kenapa curi dia? Lama dia pasal kebun tu tak ada hasil. Dia tak jadi buat. Pasal dia pergi usaha dulu tu di sini Aliman tu. Jadi dia ada jadi broker. Dia jadi broker, apa-apa orang yang dapat dia tak dapat. Bantuan Felda lah tak dapat dia. Dia dah dapat dia positif lah dengan kawan ni. Bila dia sedih aja dia minta bawa pejabat dia masuk balik dari sekarang baru dia boleh. Alhamdulillah lah. Jadi bila Hajah tahu tak apa reaksi Mazlan Aliman bila mak dia ikut Felda? Apa reaksi Mazlan Aliman bila mak dia masuk Felda balik semula? Apa reaksi dia? Dia diam je ke atau cakap apa? Dia diam aja, dia tak tahu. Dia tak tahu. Habis dia Tak tahu tahu lah. nama, tapi sekarang dia tahu dah. Dia tahu. Habis dia macam mana? Dia banyak apa benda lah yang dapat. Tak ada apa lah yang dapat kan. Orang rumah tu nasihat juga rumah dia. Dia cakap lah itu ada. Mak saya ni dah pernah dah bercakap dengan suami tu. Tapi dia tak nak juga berubah. Dia jangan je lah. Oh, isteri dia pun pernah nasihatkan kat dia juga? Nasihatkan juga baru-baru ni lah. Masa mak dia dah balik semula. Jadi kata dia saya pun tak tahu. Saya pun masuk juga. Kata dia mak dia orang Delta Sungai Sayur. Tua dia. Jadi memang dia Sungai Sayur. Habis mak mentua Azliman tu orang kita ataupun orang ni? Sungai Sayur. Dia menyokong kita. Dia duduk di Ramon. Jadi dia cakap juga mak dia pun duduk dekat Felda kan. Dapat semua Felda bagi apa semua dapat lah. Dapat apa yang dia bagi semua dapat. Jadi kata dia malu juga tapi dia nasihat juga lah pada suami tu tadi. Dia tak nak dia apa je kan jadi. Mazlan Aliman duduk sini atau duduk kat luar sekarang ni? Dia memang duduk sini. Rumah dia kat sini lah? Rumah sini. Tempat rumah orang tua tu lah dia duduk. Duduk rumah dia tu lah. Dia tak ada rumah. Mazlan Aliman tak ada rumah? Dia ada rumah. Duduk numpang rumah mak dia. Kira dia numpang senang juga Felda juga lah. Kita tak tahu lah dekat luar dia dah ada rumah kita tak tahu lah kan. Mak makan tu mak makan lah juga. Kalau mak makan dia makan lah. Bini dia duduk sini lah sini. Bini dia kerja apa? Dia ni, isteri Bini dia. dia. Isteri tu dia kerja mengajar apa tu yang sekolah apa? Pasti. Pasti ni dekat pasti lah. Dia mengajar pasti tu lah. Tapi dia turunan sini. Dia Rosal, semua Pasir Raja, Sayong dengan pada sini. Tapi kalau dia tak ada kat sini, berapa hari saya dia balik sini? Itu tak pastilah dia aktif dekat luar. Dia aktif. Habis dia tak balik tengok bini dia mana? Balik. Masih tak tahu semua sekali ke dia pun sekali kita tak tahu. Nanti. Dia balik. Tapi isteri dia, anak dia masih tu lah, mak dia lah. Tapi dia tak jaga. Tengok isteri dengan anak lah. Sibuk keluar je lah. Sibuk ceramah kat Dia luar. keluar. Lepas tu anak bini tinggal kat sini. Dia tinggal. Mak dia kan. Anak dia berapa orang? Salah, 4 kali 5. Anak dia sekolah mana? Kat sini. Anak dia sekolah kebangsaan? Semua. Anak dia berjaya satu universiti dekat lelaki. Jadi siapa anak dia? Saya pun lupa lah universiti apa. Pasal apa saya pun hanya kecok orang dia kan. Oh dia soalan pada ngecok misalkan orang dia. Dia anak buah saya kan. Okay. Anak dia pun sekolah kat sini juga? Dulu sekolah sini. Sekolah kerajaan juga? Sekolah kerajaan semua. Dan termasuk universiti pun memohon macam dia orang juga kalau dapat. PTPTN pun mohon PTPTN juga lah. Mohon juga. Itu kalau mamanya cakap itu aja kita tengok aja lah orang bersyukur kan banyak bersyukur itu berkatnya banyak tetapi kalau dah tak bersyukur kerajaan membantu dah memacam anak itu diberi bantu sampai dah keluar sampai dapat kelulusan yang baik-baik. Alhamdulillah banyak yang kelulusan tinggi. Betul. Yang masih sekolah lagi sekarang, ada yang sekolah rumah 3 orang, 4 orang. Sekolah tinggi. Jadi itu jaga orang tak bagus sekolah itu susah. Tapi kalau jadi majah jatuh. Senang aja. Majah suruh keluar aja senang aja. Tapi tak boleh.
kan. Macam pernah cakap dengan dia duduk sini kan, dia ngutuk kerajaan macam-macam, Perda tak baik lah, tipu lah, apa. Cakap, kau tahu tak, cuba kau fikir, kalau Mak Jah ni yang terasa tertipu, Mak Jah dapat kampung dah. Tak nak duduk sini pasal kena tipu. Senyap dia. Tapi orangnya dah meninggal. Alhamdulillah. Tu gengnya Ali Manat. Mazhar Ali Manat. Geng Ali Manat. Mazhar Ali Manat. Kalau orang anu ni tak ada lah cakap gitu kan. Tapi dia pasal dia selalu nampak kan. Nampak dia punya lah. Dia dekat sini dia marah lah macam-macam cakap. Kau ni kenapa rakam bebel soal Quran? Kalau kau susah sangat dengan Perda ni, kalau saya tak nak kalau kau dah ngotok kerajaan, saya balik kampung, mati. Baliklah, mati ke semula. Dah tahu Perda ni pun, balik je lah. Dia sengat. Kali tak lama dia jatuh motor kan dia tinggal lah. Yelah kita duit banyak bersyukur kata orang kan. Itu dah rezeki kita tu. Orang bagi. Tuan tengok kat sini macam mana harapan Tuan asal lokasi lah. Berhubung dengan Habis lah macam yelah macam Liman orang sini Polis semua tu kan apa harapan Tuan pada Mazhar Liman mungkin tak ada supaya dia boleh kembali balik. Jangan buruk-burukkan sangat Perda. Yelah mungkin hari ni semua berbeza. Tapi Perda pun banyak berjasa pada dia. Memang banyak. sebenarnya kalau nak fikirkan antara saya anak poker dah jadi poker, berhubung dengan saya dengan Perda lah kan. Saya kadang-kadang malu juga, bukan tak boleh kata Perda, boleh kata. Tapi kita sendiri terasa malu. Kalau umpamanya 10 tu, 3, 1, 2 kita buat sikit masalah ke benda kita dah tuduh. Itu tak boleh lah kan. Sedangkan 6, 7 tu yang membantu kita selama ni. Satu, yang keduanya kalau ada masalah pun boleh dibuat perbincangan. Kita buat berbincang dalam pentadbiran, tak ada masalah. Setakat hari ini saya rasa saya memang terima kasih sangat-sangatlah dengan Perda dan terima kasih betul dengan kerajaan. Kerajaan ini Barisan Nasional dan Perda lah yang dapat banyak membantu orang-orang Melayu. Tak usah cerita lah. Ada mata tengok. Bukan kita cakap saja, kita buktikan apa yang dah berlaku dekat Perda. Jadi kita kalau nak tengah tu pun tak boleh, tapi segan sendirilah. Macam tu. Macam mana? Harapan ajar lah macam lagi maju macam mana tu? Harapan kalau dia bukan kalau dia nak dari sana atau balik di mana dia duduk kan, mak kita di mana duduk, makan di mana. Kalau lah kita berterusan macam tu ni kita nak hidup seorang kan, katalah dia ramai juga lambat dia kan. Jadi kita mudah-mudahan dia berfikir balik. Cuma jangan nak membawa kawan yang ada di sini minta-minta tu gitu. Penyokong dia yang pertamanya tu adik dia lah, penyokong dia 2-3 orang tu kerja dia. Kalau yang dua tu orang tua Dia kerja apa sebenarnya Mazhar Liman? dia kerja apa? Dia tak kerja. Itu yang kita sadarnya tu kesalahan dia tu, dia tak kerja, tanggungjawab dia tak ada pada anak-anak. Saya cakap alangkah anak tu dia tak dapat bertanggungjawab dengan ibu dia. Apa lagi nak buat? Dia memang tak kerja. Kebun dia pun mak dia pegang dulu, mak dia tak jadi. Itu mak dia serah dan jalan dia. Jadi numpang lah pada mak tu. Itu kejangkap kenapa Perda anak boleh jalan, tapi kata tidak boleh kan. Sama aja. Perda tak sekejam. Perda tak sekejam tu. Ya, tak sekejam itu. Tetapi kalau masa dia orang yang buat yang bercakap-cakap ke sini, hari itu satu kumpulan lah. Barang lagi sana kemari. Ramai tak? Ramai juga kereta agaknya dalam Rogah ada lah. Motor lah, bawa bendera semua orang-orang dia. Bendera. Bercakap lah. Bercakap juga dia. Bukan meh tu. Kita tengahkan dekat sini macam itu. Dah tu Pak Imam tu datang, dia cakap apa?
Itu ada aku tuh orang marah. Dia ada dengan Pak Imam itu tak ada kerja. Dia tak ada kerja, jadi dia buat macam tu. Kata Pak Imam. Memanglah kan kita tak ada masa nak buat macam tu. Dia ada masa buat macam tu. Dia barak sana, dia terus kat Sayong, terus pakai besar kan hari tu. Tapi tak keluar hari tu. Jadi kalau misal kata macam program-program yang Sina ni apa semua, mak dia ikut tak? Bini dia ikut tak? Kadang-kadang dia ikut, kadang tak. Tapi kalau ke kelas apa saja tak nak keluar. Majlis apa pun dia tak keluar. Kecuali ada berkenaan dengan dia. Oh, si inilah si Dia Nazarimah ni. Isteri dia. Isteri dia pun tak keluar juga kan? Tak, Alimannya tu lagi lah ya. Kita tak pernah tengok ya. Jadi kiranya Aliman dia kita kalau sebulan dah tak pernah pandang dia. tak pernah campur sangat lah rasanya. Sembahyang Jumaat je lah dia pergi. Kadang-kadang kalau rewan-rewan tu kadang-kadang ada lah. Kalau bulan dia tu ada lah. Kalau macam kumpulan tu dia keluar lah. Kumpulan dia 20 orang tu. Dia keluar. Tapi kalau Kalau dia ada sini. Ada di sini. Tapi dia banyak dekat-dekat dia lah. Banyak lah dia. Tapi kiranya bukan kurang sangat bermasyarakat kat sini. Kuat. Tak, dia masyarakat dia. Dia kalau misalnya satunya macam Betul, bapak ya. dan dia, selalunya jaga wakilan bapak dia, arwah bapak dia kan. Pergi yasinan ke, pergi kenduri ke, wakilan bapak dia, pergi mak dia tak ada buat dia. Tak ada. Dia pasal dia dah aktif kat luar. Memang dekat masyarakat sini kurang lah. Dia gitu. Kan macam malam Jumaat, orang rasinan, apa semua ni tak ada. Tak ada lah. Ini kan lagi 2 bulan sebulan tak balik. Sibuk kat luar. Dia buat kita apa? Sekarang ni kereta apa ya? Macam kereta Syed ke apa bangsa? Bangsa. Ha? Kereta Syed ke bangsa? Kereta Bangsa. 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 Ha. Bangsa. Tapi mudah-mudahan lah dia tak, kalau kira Ramon ni agaknya tak banyak Ya. tak ramai. Yang kira Ramon ni kalau macam-macam dia tu tak ramai lah rasanya. Mungkin orang pun tahu, orang dah merasa sebenarnya dia dapat kan. Selain daripada yang dia rasa, dia pun tahu, dia pun nampak perjuangan-perjuangan ni macam mana. Tapi kadang-kadang Pertama sekali, jangan cakap bohong. Apakah lagi menuduh dan fitnah. Itu yang kita takut. Macam saya semayang pun tak cukup, nambah lagi pula begitu. Jadi kita bercakap tu dia bersabar. Nak mengata yang betul pun kadang-kadang kita tak kata. Apakah lagi yang betul tu kita kata tak betul. Itu dipanggil fitnah. Kena buktikan. Kita kena buktikan betul apa yang kita cakap. Jadi jangan nyanyi orang. tapi hari tu ada baca tak yang 10 nanti atau rumah-rumah tu? Ya. Ada baca tak? Macam mana? Kan dia ada menabur. Nak betul. Ada baca tak? Ada juga, saya pernah lupa tajuk-tajuk dia. Tapi memang tak kena. Memang tak kena. Jangan jadi penghasut lah. Buku dia tebal. Kata dia kalau ni akan hancur nanti akan datang. Marah juga sih. Kita ni tadi bukannya dia ambil ke rumah, dia naik ke rumah tak. Duduk dekat pondok tu, duduk dekat buai tu. Benda ni yang membunuh ni kutip lah tu. Dah masak. Letak dekat situ. Jadi dia yang perkataan dia tu tadi, itu terasa lah pula marah. Tuduh-nuduh macam tu. Dalam situ yang kita nyata, kata dia akan datang perda ni hancur. Itu pun kita dah marah kan. Dah marah lah nak baca rambut balik atas buai tu. Sekarang itu kan sikit aja baru dia cakap yang bukan. Yang lain lagi banyak. Ada ke yang marah sangat kat dia sampai nak bakar rumah dia ke, nak pukul dia ke? Cuma kita kawal lah. Ada lah. Ada bunyi-bunyi. Contohnya macam dapat RM5,000, dia tak bagi berituah haram. Bila orang dapat, orang tak dapat, ya orang marah. Macam tu kan. Orang marah. Tapi kita orang jangan lupa kalau kita dengar benda-benda yang panas tu, kita cuba kawal. Kita jaga keselamatan kampung. Pasal tu kita jangan buat orang marah. Jangan buat fitnah. Supaya kita marah. Bila fitnah, benda tak betul, satu hari akan nunduk kebenarannya. Jadi bila orang marah, kan tak baik jadinya. Jadi kita pasal orang kampung tak pasal lah, kena pujuk. Jadi katanya dapat RM5,000, dia katanya haram lah benda kan. Ya dah, kalau orang dapat benda tu kita tengok macam halal. Ada juga yang nak balik batu.
Tapi peringkat kita kampung kita akan jaga. Walaupun kita berbeza parti, tapi keamanan kampung kita kena kawal. Dan saya beritahu, tak kira parti apa masuk kampung Keramon, jangan cuba kacau balau. Kita tak. Jadi masyarakat kampung sebagai aman ni kita kena jaga. Tapi ada juga yang golongan yang orang kat sini yang memang nak gasak dia pun gasak masa lima dia juga. Bunga-bunga ada kalau sampai dia orang hantar poster atau ada koyak kat warung ke mana kan. Jadi nampaklah orang warung ni orang yang agak medannya luas kan. Jadi nak cuba-cuba jadi dia orang marah. Dia tak baca koyak je. Berapa kali berlaku kat sini. Pagi kan, pagi kita dekat sini. Sampai situ dah bagi dekat sini orang tahan tak bagi. Orang tahan jadi tak jadi sampai sana tak jadi. Dia tak rasa malu ke bila Saya yang malu, dia tak malu. sebab dia ada kerja kat ni, sebab tu tak malu. Dia tak ada kerja, dia cakap dia tak ada kerja. Dia ada masa Pak Imam tu banyak masa dia jadi ni dia buatlah macam untuk kita dia tak ada masa. Dia tak banyak cakap kan. Ada dia dengan hubungan dengan Pak Imam ke macam mana? Tak adalah dia. Tak ada. Tak bermasyarakat sangatlah kat sini. Kat sini je lah yang Dengan Pak kontak Imam penting kat kan. sini. Kalau kita tanya Pak Imam tu tak kenal tidak dengan budak-budak. Dia sebenarnya dia hubungan sini baik. Hubungan baik. Cuma berbeza parti saja. Bila dah berbeza parti tu faham aja lah kan. Macam tu juga. Ada kalinya engkau aku. Tapi pergaulan ni bagus. Dia campur. Bila dia ada dah nampak muka, tak ada lah itu je. Pasal dia pun aktif kat luar kan. Tapi yang melaung-laung itu si apa tu namanya yang anaknya arwah Pak Tirana. Apa namanya tu? Umban. Ada yang melaung-laung bawa bendera yang bagi bawah tu bagi ada anak arwah namanya tu. Dia ikut dia lah. Yang tu orang-orang dia lah tu, kuli dia. Diarahkan dia. Jah, nak tanya Jah, Tok Lan. Ya. Sepanjang dia berpolitik, walaupun dia berbeza parti, sebenarnya macam mana berbeza parti pun dia mesti beri sumbangan kepada masyarakat. Jadi, apa sumbangan dia kepada masyarakat kat sini? Parti yang dia bawa, dia apa sumbangan kat sini? Cuma yang saya tahu tu adalah sikit-sikit hantar beras pada 1-2 orang broker dah duduk lama. Ada satu dua. 1-2 orang dia hantar beras tu adalah lain tak ada nampak cepat. Ada ke nak bantu saya kata anak orang tu tak boleh masuk dulu ke nak masukkan dulu ke Dia nak bantu macam mana dia pun tak boleh bantu. Apalagi dia nak bantu macam mana. Cara nak bantu tu dia pun tak tahu macam mana nak buat. itu cakap dia. Cakap dia. Kalau yang kita ni macam Pemda pun ada beri sokongan. JKK ada boleh bantu. Nampak? Bantunya tu kita nampak. Tapi tak banyak. Tak banyak lah. Macam itu. Ada beras, kita tahu. Dia hantar masa bila tu? Masa raya ke? Masa bulan puasa ke macam mana? Nak puasa. Senang ada. Antara rumah orang-orang maki-maki yang dah dia tak tahu lah kan. Yang buat rumah biar dia. Dia cakap lah ada orang ni dia ada bantuan. Dia yang atas sendiri ke atau orang lain? Dia tak keluar orang ni. Orang luar. Dia tak keluar. Dia tak ada terus sini tak ada sampai-sampai. Dia orang luar atau orang biasa. Pasal aja. Orang-orang dia lah. Orang-orang dia. Sedek-sedek dia. Itulah keadaan dia. Dia cakap apa? Mana dia bagi orang kan dia suruh misi orang tu. Kata dia doakan dia semua kita mudah-mudahan kita berjaya. Orang yang dianggap pun tak tahu apa kan. Suruh isi borang tu dah tu tulis kau yang isi borang ni semua nanti bagi pada dia. Doakanlah makcik anak dia 3 beranak. Semoga kita berjaya. Dia macam tu. Cakap dengan dia orang tu dah dia baliklah kan dah tak ada lagi dia ngadu pula dengan kita. Cakap oh bagus kau buat macam tu kau isi orang tu macam tu kau isi orang tu cakap tu pergi hantar kau balik kampung dengan sini lagi orang tak nyuruh kita buat macam tu.
Kau balik lah ngambung mana rumah kawan dia. Balik kau nak jual tepung. Sambil gurau lah dengan dia kan. Okey. Terima kasih banyak-banyak dah. Kan? Ada sedikit informasi yang